Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asad bin Zaimi. Nombor kad matrik CB190013. Saya dari Seksyen 2 Falsafah. Dan saya Muhammad Nur Akmal bin Muhammad Idrus, 190022, sama juga daripada Seksyen 2. Okey, untuk menjawab soalan itu, falsafah, okey. Setiap industri ni dia biasanya mesti ada falsafah dia tersendiri, untuk meneruskan, untuk memegang teguh, untuk berdiri supaya industri tersebut boleh berkembang dan lebih berkembang maju. Sebagai contoh, industri Volkswagen, dia punya falsafah adalah People's Car. Okey, People's Car seperti yang kita dah tahu, kalau bahasa Melayu dia kereta orang. Okey, jadi dari falsafah tu, falsafah dia pun kita dah tahu bahawa kereta orang, kita hasilkan kereta orang, kita hasilkan kereta tu hendaklah memenuhi kehendak pengguna tersebut. Okey, Volkswagen ni dia punya falsafah dia berpegang teguh kepada ni, kualiti, keselamatan dan inovasi. Okey, sebagai pelanggan, kita mestilah nak kualiti produk itu lebih baik, tahan dan kukuh, kira tahan lama lah, kira boleh pakai dan lebih baik. Dan keselamatan, okey, bab keselamatan ni adalah penting, kerana bab keselamatan ni, jika sesuatu produk tu tak ada keselamatan, ianya boleh menyebabkan kehilangan nyawa atau fizikal. Jadi Volkswagen ni dia menghasilkan produk tu, dia fokus pada keselamatan. Kalau macam kereta, kalau kereta yang tak ada keselamatan, nyawa pengguna tu dalam risiko. Jadi dengan menghasilkan produk yang keselamatan dia lebih baik, jadi pengguna lebih yakin untuk menggunakan produk tersebut. Dan inovasi, sebagai pelanggan, kita hendaklah menggunakan barangan yang cantik, yang berinovasi tinggi lah. Kira inovasi produk yang lebih baik dari sebelumnya. Inovasi ni barang ni dia upgrade. Dia kiranya macam kereta dulu kereta hanya kereta manual. Jadi sekarang dengan inovasi ni, mereka menghasilkan kereta auto untuk bagi memudahkan pelanggan tu, bagi memudahkan pemandu itu memandu dengan lebih selesa. Dan produk yang diorang keluarkan lagi, diorang keluarkan produk kereta tu, dia ada dua sistem, sistem manual dan sistem auto. So yang bagi pengguna, dia boleh menggunakan kereta tu dari segi manual maupun auto, mengikut keselesaan. Okey, bagaimana falsafah memacu revolusi industri? Okey, ini kaitan dengan perkembangan revolusi industri. Terma industri 4.0 mula diperkatakan seawal 2011 di Jerman, namun ia mendapat perhatian ketika Forum Ekonomi Dunia pada 2016 yang mengisytiharkan dunia ketika ini berada di ambang revolusi industri keempat. Dikenali sebagai revolusi industri 1.0, enjin wap digunakan untuk menggerakkan kereta api, kenderaan dan sebagainya ketika itu. Kemudian sebelum Perang Dunia Pertama, iaitu satu lagi perubahan berlaku apabila ahli sains menghasilkan penemuan baru seperti elektrik yang menggerakkan revolusi 2.0 dengan terhasilnya telefon,
kapal terbang dan kenderaan yang berasaskan internal combustion engine. Selepas itu, revolusi industri 3.0 muncul pada akhir 1960-an. Zaman revolusi industri 3.0 juga dikenali sebagai revolusi digital, di mana pelbagai peralatan elektronik dan digital dihasilkan seperti kamera, televisyen, radio dan sebagainya. Perkembangan teknologi internet turut berlaku di zaman itu, dan sekarang ia beralih kepada revolusi industri 4.0 yang pada dasarnya diasaskan daripada industri 3.0, iaitu revolusi digital. Apa yang membezakan industri 3.0 dan industri 4.0 adalah ketersambungan antara teknologi digital dengan manusia dan sistem fizikal yang lain. Revolusi industri 4.0 adalah tentang sistem fizikal cyber dengan sistem boleh menghubungkan dunia digital. Dalam industri 3.0, teknologi itu tidak berhubung secara langsung dengan manusia, tetapi sekarang dalam industri 4.0 ia ada hubungan dua hala antara manusia dan peralatan elektronik yang menjadikan manusia itu sebahagian daripada teknologi. Ia berkait rapat dengan company Volkswagen pula. Falsafah tentang Volkswagen ini bermula daripada People's Car di awal era 1930-an. Pihak Jerman tidak mampu menanggung kereta mewah dan pihak Volkswagen berusaha untuk menghasilkan kereta yang mampu milik oleh Jerman. Selama bertahun, Volkswagen berdiri untuk berkualiti, keselamatan dan inovasi. Okey, bagi untuk menjawab soalan kedua ni, setiap industri ni dia punya falsafah dia hendaklah memainkan peranan berterusan. Sebagai contoh, sekarang kita abad ke-21. Okey, saya bagi contoh sebagai Volkswagen, falsafah dia macam mana dia memainkan peranan dalam abad 21 ni adalah mereka hendaklah mengikut keadaan semasa. Okey, contoh sekarang kita zaman moden di mana kita memakai wifi, peralatan kita digital, elektronik. Berbanding dulu zaman dulu kita tak ada wifi. Lepas tu peralatan kita semua peralatan analog, tak ada digital. Jadi bila datangnya zaman moden ni, zaman elektronik, zaman digital, zaman ni dia bagi untuk memudahkan, lebih memudahkan pengguna. Berbanding zaman dulu mungkin dia ada sedikit kesukaran, dia proses dia banyak. Jadi sekarang dia punya proses dia untuk mengurangkan proses. Jadi masa tu lebih banyak masa yang boleh dijimatkan. Sebagai kita, masa itu emas. Jadi contoh kalau macam industri, revolusi industri. Sekarang kita revolusi industri 4.0, iaitu dalam industri 4.0 di mana industri menggunakan sistem IoT, Information of Technology System. Mereka menggunakan sistem semua berkomputer, sistem digital, di mana mereka boleh kawal mesin atau boleh kesan mesin menggunakan komputer atau jarak yang jauh. Jadi industri 4.0 juga dia ada network machine yang seperti saya cakap tadi, dia boleh kawal dari jauh, dia boleh kesan. Contoh kalau macam Volkswagen, dia hasilkan kenderaan yang lebih baik. Contohnya kenderaan, kalau macam kenderaan dulu, kenderaan dia manual semua. Kalau macam kita nak cek kerosakan apa semua, kita cek sendiri, kena buka satu-satu. Kalau macam sekarang, mereka menghasilkan kenderaan itu digital. Maksudnya
jika ada kerosakan mana-mana dalam kereta tersebut, contoh macam bateri rosak, dia dalam sistem dia memang dia dah boleh kesan bahagian mana yang rosak. Lepas tu lagi satu, kereta dia hasilkan kereta dia yang sekarang dia hasilkan kereta tersebut boleh menggunakan GPS. Maksudnya dalam kereta tu dia ada skrin di mana pengguna tersebut tak tahu nak pergi mana, dia boleh guna GPS dalam kereta tu. Kereta tu boleh bawa, boleh tunjuk jalan. Boleh tunjuk jalan mana untuk sampai ke destinasi tersebut. Dan kereta ada keretanya, jika kereta itu hilang, pengguna itu boleh kesan mana kereta tu. Contoh macam malam-malam tidur, tiba-tiba ada orang mencuri kereta. Jadi dengan teknologi tu, pengguna boleh kesan di mana kereta tersebut. Okey. Dan ada beberapa kereta dia hasilkan untuk mengawal kelajuan. Contoh macam kereta tu dia bawa laju, tiba-tiba kereta depan dia slow, dia dapat kesan kereta tu slow, semakin rapat, dan dia akan kawal kelajuan kereta tersebut. Apa yang saya peroleh tentang falsafah dari kisah-kisah industri ini adalah industri ini sentiasa menaik taraf produk yang dihasilkan mengikut permintaan pelanggan berdasarkan falsafah mereka yang tersendiri, iaitu the people's car. Walaupun pada awal eranya industri ini mengalami masalah, namun dengan falsafah mereka itu yang tersendiri, mereka mampu bangkit dan meraih keuntungan serta dapat mengekalkan dan melakukan penambahbaikan kepada produk mereka sendiri daripada segi keselesaan, keselamatan, seperti contohnya sistem ABS dan lain-lain. Okey, hal yang demikian kerana industri ini sangat memahami kehendak pelanggan mereka sendiri dan kepenggunaan pelanggan pada masa kini. Mereka juga mampu menaik taraf satu sistem yang boleh menghubungkan sistem digital dengan manusia. Jadi setiap apa yang kita lakukan mestilah dilakukan dengan yang terbaik. Sentiasa berfikir untuk terus maju ke hadapan, dan kita punya motif mesti untuk berjaya. Sekian saja. Okey, bagi menjawab soalan ni, bagi pendapat saya, falsafah yang boleh dipelajari daripada ni Volkswagen ni, bagi individu, dia punya falsafah ni dia boleh dia perubahan dari masa ke semasa. Maksudnya dia kena ikut masa, ikut sekeliling, supaya benda tu tidak outdate, tidak ketinggalan lah kiranya. So kalau macam perubahan, contoh macam dari segi pemakaian ke, cara kita mengikut sekeliling lah. Tapi yang penting benda tu adalah benda positif, bukan benda negatif. Kalau benda negatif takkanlah kita nak ikut. Jadi benda tu, yang penting benda tu positif. Perubahan tu ke arah positif, bukan perubahan tu ke arah negatif. Jadi benda negatif kita buang, benda positif kita tambah. Okey, lepas tu kita kena lihat sekeliling lah juga macam tu. Dan falsafah dia itu pun juga memberi maksud macam apa nama ni. Okey, kita dari benda yang saya belajar tu, kegagalan membawa kepada kejayaan. Setiap kejayaan mesti ada kegagalan. Maknanya kejayaan tu
kegagalan tu memberi pengalaman, memberi kita pengetahuan yang baru bagi mengatasi masalah tersebut. Contoh macam Volkswagen pada 2010, di mana industri tersebut telah jatuh, mendapat banyak saingan. Jadi mereka telah mencari jalan dan mereka telah membuat inisiatif untuk menaikkan balik industri mereka. Dan pada tahun seterusnya Volkswagen naik balik sebagai salah satu industri pengeluar kenderaan yang baik di Malaysia. Okey, bagi guru pula, bagi pendapat saya, bagi guru, benda yang boleh dipelajari dalam falsafah tu adalah ni. Dia ibarat guru ni mengeluarkan ilmu, memberi ilmu kepada murid. Ibarat macam Volkswagen, industri Volkswagen menghasilkan kenderaan untuk memenuhi kehendak, untuk memberi keselesaan kepada pengguna. Jadi begitu juga dengan guru pendidik ni, dia memberi ilmu kepada murid, kepada pelajar tu, hendaklah mengikut keadaan semasa dan keselesaan kepada murid tersebut, supaya murid tu senang untuk memperoleh ilmu-ilmu yang disampaikan daripada guru tersebut. Jadi guru tersebut hendaklah melihat keadaan sekeliling. Maksudnya dia kena lain, murid ni datang dari murid ni mempunyai sifat yang berbeza, cara yang berbeza, macam-macam lah yang berbeza. Jadi guru hendaklah menyampaikan ilmu tersebut mengikut keselesaan. Maksudnya contoh macam murid ni dia jenis yang slow sikit, jadi dia kena ajar cara yang slow, yang penting yang lebih berkesan, agar murid tersebut dapat tangkap apa yang dipelajari. Contoh macam murid ni dia suka ponteng, dia suka ni, guru kena carilah jalan untuk menyampaikan ilmu kepada budak. Guru kena mencari jalan supaya budak tu tidak buat perkara sedemikian lah. Lepas tu murid guru hendaklah dia macam matematik dia punya kaedah pengiraan dia ni ada kaedah dia, macam dia ada banyak jenis kaedah, dia bergantung kepada guru. Dia bagi guru dia banyak memahami, maksudnya dia banyak memahami kaedah, maksudnya kaedah susah, kaedah senang. Jadi kalau macam budak ni, benda yang dia tak tahu, dia boleh ni dia kena belajar slow-slow. Jadi dia kena cara mudah dulu untuk pelajari benda tu. Jadi guru kena ni lah, kena ajar budak tu dengan cara yang lebih mudah, lebih supaya budak senang faham lah. Okey, guru juga dia kena lihat sekeliling. Cara penyampaian dia mengikut sekeliling lah, mengikut keselesaan murid tersebut. Kalau macam dulu mungkin guru memberi tugasan yang susah kepada murid-murid, di mana murid-murid kena ada banyak kerja, nak pergi ke sana ke sini untuk menyiapkan tugasan tersebut. Kalau macam sekarang dengan adanya teknologi IT, internet semua, guru hanya bagi tajuk je. Jadi murid boleh cari sendiri ilmu-ilmu tersebut untuk menyiapkan tugasan yang diberikan kepada murid lah.
Okey, bercakap mengenai bagaimana falsafah industri memainkan peranan untuk kekal pada abad ke-21 adalah industri itu sendiri perlu berperanan dalam memenuhi kehendak pelanggan mereka sendiri dan juga kepenggunaan pelanggan itu. Okey, seperti syarikat Volkswagen, falsafah mereka adalah people's car, membuktikan mereka lebih mementingkan pelanggan mereka sendiri dengan cara mengetahui apa cita rasa ataupun ciri-ciri kereta idaman pelanggan pada masa kini. Selain itu, syarikat Volkswagen juga telah menaik taraf sistem kenderaan mereka sendiri. Dari segi keselamatan, syarikat Volkswagen ini telah mencipta sistem brake yang lebih efisien dan dapat mengurangkan kadar kemalangan. Okey, daripada segi keselesaan pula, syarikat ini menawarkan sistem seperti autopilot, iaitu kenderaan ini boleh memandu dengan sendirinya. Dan part yang saya suka adalah mengenai parking kereta dengan sendirinya. So benda-benda ni adalah relate bagaimana falsafah industri itu memainkan peranan yang penting untuk kekal pada abad ke-21 ini. Mereka sepatutnya lebih mengetahui apa yang setiap orang mahukan, apa yang dunia sekarang perlukan. So saya rasa itu saja.